Saya nak baca perabi sikit lagi ni. Lepas tu insya-Allah kita berhenti. Masing-masing tu kan dah khusyuk tawaduk dah belaka tu. Ada 10-4 minit ni. Masa ni tidur dah ke ni rumah ni? Duk lagi tengok tu ustaz jawab. Hari tu jumpa kat airport ustaz ni. Masya-Allah. Okey, wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kata yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Allahu Akbar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 9 hari bulan Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah di lembah Uranah, Gunung Arafah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebagai penutup ataupun kesimpulan. Boleh lagi tak ni? Saya duduk cacang boleh? Jadi nak duduk ke nak cacang sebenarnya? Sebab bahasa kita duduk cacang. Jadi tengah-tengah. Jadi ni pun nak kena angkat sikit ni. Subhanallah, alhamdulillah. Duduk pula. Tapi nak duduk cacang kejap. Saya nak sebut perkara yang sangat penting. Ayat tu semua nekang je, bombastik je ayat. Mula-mula saya nak cerita, kemarin saya ada ceramah dekat Petronas. Tak apa ke sebut Petronas ya? Tak apa rasa-rasa. Tapi sebut dah. Lepas saya ceramah, saya nak balik dah lah. On the way saya nak pergi kat kereta, adalah seorang hamba Allah. Laki. Tapi laki orang lain lah. Dia pun mari, dia kata ustazah sekejap. Saya kata ya. Ada apa cik? Anak saya sama dengan anak ustazah 7 orang. Ya. Lepas tu buat apa? Mula dia nak khabar kita sama lah, anak kita sama. Dia nak khabar gitu. Lepas tu dia kata ustazah, saya nak share satu benda dengan ustazah berkenaan kaitan dengan ayat yang ustazah duduk share tu. Ada viral kan ayat buat duduk share tu kan? Ayat surah Ghafir ayat 44 tu. Ayat tu tiba-tiba subhanallah, Allahu Akbar. Memang ahli ulama' kita selama ni memang duk pesan dah, duduk sapa dah guru-guru kita. Tapi mungkinlah takdir Allah tu melalui satu peristiwa sekian-sekian, jadi Allah mudahkan untuk menyampaikan, lalu mudah untuk orang faham dan orang beramal. Jadi yang saya nak sebut sebenarnya, saya bimbang hari ini. Ada cerita lah tu. Encik tu ada cerita. Dia kata ustazah cerita dululah pasal encik ni. Dia kata ustazah sebelum ni saya sakit. Saya sakit anxiety. Sebab apa saya nak sebut benda ni? Sebab ramai kawan-kawan saya minta saya sebut perkara ni. Sebab hari ni ramai orang kita, orang Islam kita, masalah tekanan mental, masalah depression, masalah stres, tekanan jiwa, tekanan mental. Masya Allah. Anxiety ni satu penyakit yang dikatakan penyakit jiwa jugalah, yang mana ketakutan berlebihan. Encik ni kata ustazah, saya sakit teruk sangat, tak jadi diri saya tak boleh jumpa orang, sampai saya dah hantar surat untuk letak jawatan. Maksudnya saya tak boleh pergi kerja dah, apa semua. Semua benda saya nak lari, saya nak duduk seorang-seorang, saya nak tinggalkan anak, nak tinggalkan keluarga. Maksudnya sakit dia sampai kena makan ubat, kena jumpa doktor sakit jiwa. Dan saya bimbang hari ni ramai pula orang guna tagline ni. Dan saya bukan kata tak betul tagline ni, tapi tagline setengah orang kata penyakit-penyakit mental, contohnya anxiety, contohnya depression, tak ada kaitan dengan iman. Disebutkan tak ada kaitan dengan kadar iman dan sebagainya. Lalu mereka pun cubalah mencari solution lain, dan solution tu pun tak bertentangan pun dengan agama. Tetapi bila semalam lelaki ni mari jumpa saya,
barulah saya macam sedar tentang satu perkara. Dia kata, Ustazah, alhamdulillah penyakit saya boleh sembuh. Saya dah sihat macam diri saya yang dahulu. Saya tanya macam mana? Masa saya sakit dulu, ramailah saya pergi berubat sana, berubat sini, jumpa doktor tu, dapat rawatan tu, rawatan ni dan sebagainya. Ada ustaz kata istighfar 1000 kali. Saya bukan buat 1000 kali, saya buat lebih. Orang yang suruh saya istighfar tu pun tak istighfar banyak tu. Memang betul lah. Suruh saya selawat, saya buat semua. Tapi tak membantu saya pun. Tapi akhirnya, bila saya dengar tentang keterangan antara ayat yang Ustazah kongsi tu, wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan urusanku bulat-bulat kepada Allah. Serahkan, ya Allah, aku serahkan kesedihanku, kesakitanku, kebimbanganku, kestresanku, betul ke tu, ketekananku, apa-apalah kan, serah bulat-bulat kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hambanya. Dia kata masa baca ayat tu, subhanallah, antaranya selama ni kita nak isteri faham sakit kita, kita nak anak faham sakit kita, kita nak kawan-kawan faham sakit kita. Tapi bila sebut ayat tu, barulah rasa yang paling memahami kita sakit adalah Allah. Sebab bila sebut nama Allah Asmaul Husna di situ, innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hambanya. Manusia lihat dengan mata zahir, tapi Allah lihat sampai ke dalam lubuk hati kita. Bahkan sakit itu juga ciptaan Allah. Bahkan rasa sedih, rasa sempit, rasa duka cita itu juga adalah makhluk Allah. Rasa-rasa tu pun makhluk Allah. Allah exactly tahu apa yang kita rasa. Dia kata, Ustazah, lepas itu sebenarnya bila saya tingkatkan keyakinan bahawasanya Allah boleh sembuhkan saya ulang-ulang baca ayat tu, tapi bukan jumlah yang banyak, walaupun sedikit. Yang paling utama, Ustazah, adalah yakin. Sebab itu bila kita baca ayat tu, contohnya bila kita ulang, wa ufawwidu amri ilallah, aku menyerahkan urusanku, sakitku, kesedihanku, kesempitan hidupku, apa-apalah kepada Allah. Masa tu serah bulat-bulat tanpa ragu. Kadang-kadang kita doa dengan Allah, ya Allah, tolonglah ubah suamiku ni, wak malah ni. Sambil tu hati terselit, ada harapan ke ni? Boleh tak? Macam tak nampak jalan. Maksudnya, masalah utama manusia hari ni adalah krisis keyakinan kepada Allah. Tu masalah utama. Kita lebih yakin, lebih tawakal pada manusia. Siapa tu baik mulut kita, mu je boleh tolong aku. Lepas tu bila orang tu dah tolong, mujurlah mu ada. Kalau mu tak ada, tak tahu jadi benda kat aku. Memang ayat tu macam biasa, tapi kita bimbang akhirnya hidup kita bergantung penuh dengan manusia. Bila manusia mula tinggalkan kita, huru-haralah hidup kita. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Sebab itu cik ni kata, Masya Allah Ustazah, bila faham, walaupun tak baca dalam banyak, tetapi Allah beri kesembuhan, Allah beri keyakinan, Allah kembalikan diri saya yang dulu. Saya dah selamat, maksudnya saya dah pulih dah daripada penyakit anxiety tu.